Dia dah mula tak solat, Alamak. tak pergi ke masjid, tak mandi. Jadi siapa yang nak bertanggungjawab? Jemaah-jemaah umrah yang pergi umrah ni macam seolah-olah pergi melancong. Kita berada di Dapur Daling. Kita berada di Dapur Daling. Masya Allah. Dapur Daling kat mana ni? Ini Shah Alam. Shah Alam. Shah Alam. Okey, saya kalau sebut Shah Alam selalu Shah Alam PCO. Space yo. Tak tahu lah dia dah jadi macam tu. Macam saka dah benda tu kan. Jadi trademark. Jadi trademark. Baik. Fik, kita nak sambung lagi kisah ni. Kisah Syafiq sangat banyak, 12 tahun membimbing orang pergi umrah, pergi haji. Dan kita keluarkan sikit je. Keluarkan sikit je. Syafiq dah cerita macam mana orang yang dapat nikmat. Sebelum-sebelum ni dah cerita tentang orang dapat nikmat. Sebelum-sebelum ni pun Syafiq dah cerita orang macam mana daripada kurang sihat Betul. pergi Mekah dan alhamdulillah kembali Allah Taala izinkan. Masya-Allah. Jadi sihat. Betul. Tak sihat kat Malaysia, dia sihat dekat Mekah dan balik. Okey. Ada tak kejadian terbalik pula? Yang terbalik. Terbalik. Maksudnya kat Malaysia okey je. Okey je kan. Dia sampailah dekat tanah haram, lepas tu dia jadi, kalau bahasa dia jadi pelik. Jadi pelik. Saya guna sebab pelik lah. Itu lebih apa umum lah kan. Betul. Yang spesifik lah Syafiq cerita. Ada kisah? Ada. Pastinya ada. Sahabat Pastinya kita tetamu Haramain nak dengar ni, silakan. Ada satu kisah yang pun selalu bermain kat fikiran saya. Okey. Kisah ni berlaku pada seorang jemaah wanita. Okey. Jemaah wanita. Lelaki, anak muda lelaki, wanita. Betul. Adil. Anda adil, silakan. Terima kasih. Okey. Jadi jemaah ni kita rombongan yang untuk saya ceritakan ni grup yang masuk ke kota Madinah terlebih dahulu. Okey, dia fly Madinah dulu. Jadi bila kat Madinah tu makcik ni, jemaah ni, dia seperti biasa, happy bersama kawan-kawan, pergi ke masjid, pergi membeli belah, biasaannya. Dan happy lah, maksudnya seperti orang biasa yang pergi mengerjakan umrah. Tak ada sebarang masalah. Okey. Kemudian trip selesai 4 hari di Madinah, Okey. kita biasanya akan pergi ke Mekah. Mekah. Baik. Selesai mengerjakan umrah. Selesai. Alhamdulillah, saya pun lega lah. Semua jemaah saya dah selesai umrah. Tetapi kan, tiba-tiba jemaah wanita ni tadi, yang tadinya okey sewaktu di Malaysia, yang okey sewaktu di airport lagi, sewaktu di Madinah, selepas mengerjakan umrah ni, beliau bertukar. Okey. Tiba-tiba beliau jadi macam seolah-olah macam tak keruan. Okey. Dia buat apa? Dia lupa. Dia lupa dia itu sekarang berada di Mekah. Dia ingat dia berada di tanah air, di Malaysia, di rumah dia. Dan dia bertanya saya, "Makcik kat mana ni? Hantar makcik pulang, rumah makcik dekat je." Makcik. Tiba-tiba selepas selesai umrah semua. Oh. "Makcik, kita dah dekat Mekah ni, makcik." Kan? Kita dekat Mekah ni, bukan dekat kampung makcik. Rumah makcik berada sini jauh, naik kapal terbang. Tak, Syafiq, dia panggil Syafiq. Tapi dia ingat saya. Oh, dia ingat dia punya muka. Itu alhamdulillah. Dia ingat saya. Dia tak panggil saya Syafiq. Okey. Dia tak panggil saya ustaz, dia panggil Syafiq. "Makcik dekat sini ni, makcik dekat rumah makcik. Rumah makcik ujung tu, jom hantar makcik balik." Makcik nak balik. Makcik tak nak duduk sini. Kemudian kita lah, macam mana kami nak hantar? Yalah. Kan? Memang kita dekat Mekah. Yalah. Realitinya kita di Mekah. Ya. Tapi beliau ingat beliau berada di kampung beliau. Okey, dia seolah macam tak habis lagi. Oh. Kemudian dia mula merajuk dengan kawan-kawan yang lain. Dia marah setiap jemaah-jemaah yang lain. Dia kata, "Aku dekat sini, aku nak balik ni. Laki aku dah bising dah, aku nak balik, aku nak kena pulang ni. Nanti laki aku bising. Okey. Aku tak balik." Okey. Dia dah mula tak solat, Alamak. tak pergi ke masjid, tak mandi. Jadi siapa yang nak bertanggungjawab? Mutawif lah semestinya. Jadi saya pun minta tolong dengan makcik-makcik yang lain ni, tolonglah nasihatkan makcik ni supaya dia boleh mandi. Paling kurang dia tak solat dekat masjid, solatlah dekat dalam hotel pun tak apa, insya-Allah. Yang penting dia solat. Dia tak solat, tak mana ni aduan daripada kawan-kawan dia lah ni. Dia yang memberitahu. Betul, kawan-kawan sebilik dengan dia dan dia minta saya datang. Saya pun seolah-olah macam anak-anak beliau. Yalah. Kan, saya ni ibarat umur dengan makcik-makcik macam anak-anak. Jadi walaupun dalam bilik tu dia pun tak segan dengan saya. Saya kata, dia tetap juga nak balik juga. "Syafiq, hantar aku balik sekarang, rumah aku dekat je. Ujung jalan sana, aku boleh tunjuk rumah aku." Okey. Saya macam Allah. Kan, jadi macam mana?
saya punya cadangan, ada cadangan juga daripada jemaah lain. Cuba kontak siapa waris dia, siapa suami dia. Atau siapa anak dia. Sebab dia pergi ni rombongan grup makcik-makcik lah. Rombongan grup kampung. Okey. Jadi saya pun dapatkan nombor telefon suami dia, saya telefon suami dia. Saya beritahu yang isteri dia sekian-sekian, keadaan macam ni. Saya minta dengan suami dia, sekiranya kalau ada apa-apa yang berlaku dekat Malaysia menyebabkan dia tidak dapat reda ataupun tidak dapat izin daripada suami dia, apa-apa saja yang berlaku yang tak baik, tolong maafkan, tolong ampunkan dosa-dosa dia. Sebab kita seorang isteri ni, paling utama adalah suami. Redha suami. Redha suami. Kita seorang anak lelaki, paling utama redha mak. Redha ibu kita, redha suami kita, redha Allah. Ya. Kan? Saya minta dengan suami dia. Saya minta telefon. Bukan sekali, berkali-kali juga. Saya ingat saya telefon. Selesai pun masih belum selesai lagi sebenarnya. Maksudnya dia masih belum lagi. Sehinggalah hari-hari terakhir sebelum pulang tu, barulah dia mula ingat yang beliau ni, makcik ni berada dekat Mekah. Dia mula tenang. Mula dia okey dengan kawan-kawan sebilik dengan dia. Dan alhamdulillah lepas tu rombongan pulang dengan lega lah, selamat lah. Maksudnya tak adalah peristiwa menyebabkan dia pergi. Yang antara yang saya tak boleh lupa, bila mana dia keluar daripada bilik hotel tu, dalam keadaan yang tak sepatutnya, dia berjalan-jalan sekeliling. Maksud tak sepatutnya tu apa? Maksudnya dia telah tidak memakai tudung contoh. Okey, tak proper lah. Tak proper, betul. Jadi dia mencari rumah dia di mana. Jadi saya memang sering lah, saya memang take care, memang kena jaga dia. Saya bersama dengan seorang makcik lagi yang saya ingat yang merupakan jiran dia dekat sana. Sering maksudnya kita lupakan tanggungjawab yang lain tu, utamakan dia dahulu. Nak bantu dia ni. Betul. Takutnya tiba-tiba dia lari. Ya. Dia keluar daripada sana, kan. Polis Arab ni bukan kira. Kan, baik dia tangkapnya masuk ke penjara, dah jadi 2 kali kerja. Betul juga. Jadi saya pastikan dia tak keluar daripada hotel. Itu apa yang Syafiq buat. Betul. Okey. Bukanlah kita kawal pintu tu, maksudnya kita sentiasa berjaga-jaga. Sebab ramai jugalah rombongan yang satu kampung dengan dia yang pergi, yang membantu. Terima kasih sangat diucapkan pada kita tu. Memang ada Syafiq ada dapat punca? Ada ke Syafiq siasat ke apa? Ada dapat punca? Sebenarnya wallahu alam, cumanya saya minta dengan suami dia tadi, mudah-mudahan. Tapi mungkin asbab suaminya mendoakan atau meredai, sebelum dia pulang, beberapa hari sebelum dia pulang, dia kembali okey. Cumanya dia tak banyak berkata. Tapi dia tak meracau lah, dia tak lagi cari kat mana rumah dia, atau tak lagi, dia dah mula mandi. Kira keadaan tu kita sebut dia macam dah pulih lah. Macam hampir pulih. Lah. Nak kata pulih sepenuhnya, dia belum lagi pergi ke masjid. Kan bukanlah maksud tak pergi masjid tu tak boleh. Kebiasaannya bila orang mengerjakan umrah pasti akan pergi ke Masjidil Haram. Sebab nak dapatkan fadilah semua kan. Betul. Jadi itulah mungkin asbab telefon pada suami dia. Wallahu alam apa yang berlaku sebenarnya. Tapi seperti yang saya ceritakan tadi, saya bagi tahu tadi, redha suami ke atas seorang isteri itu sangat penting. Dalam apa juga urusan. Dia tentang redha seseorang yang ada autoriti terhadap kita. Betul. Redha seseorang yang sepatutnya saya kena dapat redha daripada dia. Betul, sepatutnya. Saya kena buat baik kepada dia. Macam saya sebagai seorang lelaki, anaklah menjadi kepada mak saya lah. Betul, kepada ibu sendiri. Betul. Isteri kepada suami dia lah. Betul. Macam tu. Betul. Itu nak kena. Apa pelajaran untuk saya suka tanya tu soalan dia. Kisah tu pelajaran untuk awak. Kita tanya dulu untuk awak as a mutawif. Pelajaran tu saya nasihatlah untuk semua bakal-bakal tetamu Allah Dhifur Rahman dekat Malaysia ni. Sebelum kita nak berangkat mengerjakan umrah ataupun haji, kita wajib pastikan dapat kebenaran ataupun redha dengan sepatut siapa yang kita dapat. Seperti yang coach beritahu tadi, jika seorang anak lelaki, sekurang-kurangnya perlu bagi tahu kat ibu. Pasti ibunya benarkan. Yalah. Seorang isteri wajib apatah lagi untuk mendapat kebenaran dan juga redha suami. Dan perlu diiringi oleh seorang mahram jika dia masih muda. Betul. Itu benda-benda yang kita nak kena bagi perhatian kan. Betul sebab ramai sebenarnya yang pernah saya alami, jemaah umrah yang pergi umrah ni macam seolah-olah pergi melancong. Pergi sendiri-sendiri tanpa pengetahuan keluarga. Pernah berlaku pada saya, betul.
Jadi tak sepatutnya lah bagi saya untuk kita mengerjakan ibadah umrah, satu ibadah yang besar. Dalam agama Islam ni, kalau boleh kita pergi tu dalam keadaan kita tenang dan telah menyelesaikan segala urusan yang ada dekat tanah air. Dari segi urusan kebenaran, redha, kerja kita, apapun juga urusan. Apa yang kita tinggalkan, tanggungjawab kita, anak-anak kita, isteri kita, perniagaan kita, kerja kita, kita pergi tu dalam keadaan kita selesaikan. Supaya bila kita berada di sana, tidak menjadi beban kepada orang lain kat sini. Tanah air, betul. Itu pesanan yang penting tu. InsyaAllah itu antara pesanan. Nak kena uruskan apa perkara yang menjadi perkara tanggungan kita. Betul. Di tanah air supaya bila kita pergi ke Madinah, ke Mekah, Haramain, kita dapat tunaikan ibadah dengan kita boleh sebut apa? Rasa lapang. Tak ada terasa terbeban, aku ni benda ni nak kena buat lagi, betul kan? Sebab kita tujuan pergi sana pun kita nak buat ibadah. Betul. Kan? Saya tertarik yang poin sebut ada orang pergi dia melancong. Dan itu benar-benar Banyak berlaku sebenarnya. Kesan dia apa? Orang yang pergi melancong tu kesan dia apa? Kesan dia pergi happy. Balik pun biasa je lah. Macam pergi, tak ada perubahan apa-apa yang macam seolah kita kalau kita pergi melancong, ada pula yang contohnya. Tak payah contoh, bagi je kisah tu. Orang India, dia ada satu satu kaedah bila mana pergi ke Sungai Gangga untuk membersihkan dosa, mensucikan diri dia tu. Dosa. Ada juga kaedah di kalangan orang kita, wahiyatubillah, kalau boleh kita elakkan benda ni. Dia pergi ke Mekah tu seolah setahun sekali akan pergi ke Mekah. Terutama pada hujung bulan Ramadan. Sebab puasa pada bulan Ramadan ni, umrah pada bulan Ramadan sama dengan mengerjakan haji bersama Rasulullah. Besar pahala dia, ganjaran dia. Pergi ke sana, kemudian pergi ke sana seolah-olah macam menghapuskan dosa. Buat umrah, botak kepala, solat di masjid, alhamdulillah, bersyukur. Balik ke Malaysia, masih lagi melakukan perkara maksiat, masih lagi tidak solat, masih lagi tidak menutup aurat, masih lagi pergi ke tempat-tempat maksiat, masih lagi meminum arak. Jadi cukup setahun kita pergi menunaikan umrah, hapuskan dosa. Jadi kita tak nak jadi seperti itu. Dan perkara yang Syafiq sebut sebenarnya tu real berlaku. Betul berlaku. Allah. Terutama saya tanah air kita lah. Malaysia, tanah air kita. Buat Malaysia lah. Betul. Tu yang kalau boleh jangan. Tak sepatutnya. Saya nak kongsi nasihat ni, sahabat tetamu Haramain, kita nak buat ibadah umrah, nak buat ibadah haji, dia bukan macam kita buat kira matematik. Kan, saya ada dosa banyak, aku ada banyak duit kan, aku pergi umrah, aku kasih cuci, balik zero balik, aku boleh buat balik dosa. Tak boleh macam tu. Betul. Ingat sahabat. Itu ada satu gurauan tu bila orang tu pergi ke Mekah, mengerjakan umrah, dia sampai dekat airport tu, jumpa dengan keluarga di jalan bahu kanan. Pahala banyak. Allah. Gurauan. Dia bergurau. Contohnya. Bukan begitu. Jangan. Dia tak dia. Dosa pahala tidak boleh dikira. Jangan. Kita masuk syurga ni bukan kerana pahala kita banyak. Bukan. Kita masuk syurga ni kerana rahmat Allah SWT. Betul. Banyak peristiwa seorang pelacur memberi minum air kepada anjing, dimasukkan ke dalam syurga. Rahmat Allah. Rahmat Allah Taala. Bukan sebab amalan. Betul, saya setuju sangat. Allah. Fik. Kita ni dah berada di penghujung rancangan. Kita sebut penghujung rancangan kan. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Kita nak minta satu, terima kasih sebab bersama-sama jadi tetamu dalam Tetamu Haramain. Menjadi tetamu kepada Tetamu Haramain. Dua kali tetamu. Rancangan dalam Tetamu Haramain, dan kita nak minta nasihat apa yang boleh Syafiq nak kongsikan nasihat kepada diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat penonton Tetamu Haramain, especially yang berkaitan tentang ibadah umrah dan juga haji ni lah. Silakan. InsyaAllah. Pertama, saya bukanlah orang yang layak untuk memberi nasihat, dan nasihat ni sebenarnya untuk diri saya sendiri. Kita sebagai bekas-bekas tetamu Allah dan bakal menjadi tetamu Allah mengerjakan sama ada haji atau umrah, tolong jangan jadikan umrah berterusan berikutnya sebagai koleksi kita. Faham tak? Sebab di Malaysia ni orang ramai mengerjakan umrah bukan sekali. Ramai orang yang mampu mengerjakan umrah berulang kali. Setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali. Dan mereka suka menceritakan kepada jemaah-jemaah lain, dah berapa kali umrah. Saya alhamdulillah dah 3 kali. Saya alhamdulillah dah 7 kali.
Saya alhamdulillah saya tak banyaklah dalam 17 kali. Betul. Ada bunyi macam tu kan? Macam gitu. Okey. Jadi kalau boleh, saya nasihat sangat kalau boleh, setiap kali umrah tu kita jadikan itu merupakan umrah yang terbaik untuk kita. Bukan setakat terbaik, tu kalau boleh kita jadikan umrah yang terakhir untuk kita. Sebab tak pasti lagi tahun depan kita ada peluang untuk menjalankan umrah. Dan bila mana kita pergi menjalankan umrah, dekat sana kita berpulun 5 waktu di masjid. Faham. Tazkirah, ada yang puasa sunat, ada yang mengaji, mengatam Quran. Tetapi bila pulang ke Malaysia, kalau boleh kita jadikan benda yang sama. Okey. Seolah-olah kita mengerjakan umrah tu sebagai satu kursus selama 2 minggu. Okey. 2 minggu tu untuk kita dapat segala apa yang ada di sana, ilmu yang kita dapat, cara kita di sana beribadat, kita balik kat Malaysia, kita amalkan. Tak dapat banyak, tak dapat 5 waktu, 4 waktu, tak dapat 4 waktu, 3 waktu, paling kurang 2 waktu berjamaah. Faham. Tak dapat pergi ke masjid, berjamaah bersama isteri di rumah, Faham. bersama anak di rumah. Faham. Dekat sana kita berpulun mengkhatamkan Al-Quran. Masya-Allah. Ada, betul, ada jemaah yang mengkhatamkan Al-Quan sewaktu 2 minggu di sana. Tak mampu dekat Malaysia dengan urusan kerja dan sebagainya. Kat sana dapat. Betul. Balik Malaysia, kita cuba buat yang sama, tak dapat 2 minggu, mungkin sebulan, mungkin setahun. Yang penting kita dapat perkara yang sama kita buat, kita balik ke Malaysia, kita aplikasikan. Bukan sekadar kita pergi sana tu seolah-olah kita pergi sana, aku umrah. Ya. Balik haji, alhamdulillah haji. Ya. Tapi balik Malaysia masih lagi benda yang sama. Tak nak macam itu. Kalau boleh, lagi kita banyak pergi umrah, lagi kita pernah pergi haji, balik ke Malaysia, lagilah kita tunduk Kepada Allah Subhanahu. betul, lagi kita tunduk pada orang ramai sekalipun. Ya. Maksudnya merendah diri. Cantik. Resam padi, Makin menunduk, betul. Makin berisi, makin tunduk ke bumi. tunduk. Betul, Cantik. masya-Allah. Pandai berbahasa. Allah. Pandai berbahasa tuan-tuan dan puan-puan. Antara poin yang menarik untuk saya nak jadikan, mungkin saya sebut buah simpul daripada Buah saya. simpul. Satu, bila pergi buat ibadah ke Haramain, Betul. niat kena clear. Niat kena clear lillahi ta'ala. Itu it's a must lah. Okay, itu satu benda yang sangat penting. Satu. Dua, bila pergi sana lebih kurang 12 hari, kita sebut 2 minggu, 2 minggu. kita sebenarnya dah praktis diri kita satu untuk sentiasa solat di masjid. Betul. Itu kita praktis sebenarnya. Kita sedang membina habit, maka sahabat balik Malaysia, teruskan habit tu. Setuju, Pergi sangat ke setuju. masjid. Dan dia bukan setakat pergi ke masjid, pergi pada awal waktu dan berjemaah. Itu Kan? Itu juga kita nak kena amalkan. Itu part penting lah. Kalau pergi sana just rasa macam aku hanya nak membersihkan dosa, itu adalah satu niat yang salah lah. Satu niat yang salah. Fik, terima kasih sangat-sangat. Jazakallah khair. Masya-Allah. Saya pun banyak Cakap ucap Arab betul. ni, cakap Jazakallah ni. Jazakallah ni bila kita melakukan kebaikan kepada orang tu, hendaklah dia menyahut dengan menyabaran dengan jazakallah. Masya-Allah, jazakallah. Terima kasih sangat-sangat sudi menjadi sekali lagi tetamu kepada Tetamu Allah. Haramain. 2 kali tetamu. 2 kali tetamu. Dan sahabat penonton Tetamu Haramain, alhamdulillah kita bersama dengan Brother Syafiq, Haji Syafiq kita, dikongsikan dengan kisah-kisah dan juga pengalaman beliau, dan tentunya kita tak nak kisah ini hanya satu kisah kita dengar sebagai omongan kosong. Kita nak jadikan dia sebagai satu kisah yang memberi pembelajaran kepada kita untuk kita sama-sama boleh membina diri kita menjadi yang lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat, sampai kita jumpa lagi. Jaga diri selalu. Sebagai penutup ni, suka untuk saya nak ingatkan, tekan butang like kalau yang terlupa. Butang like kalau terlupa. Kena subscribe kat Syurga TV ini dan share supaya ramai boleh dapat manfaatnya. Kan? Juga rancangan ni lah, rancangan ni. Dekat bawah ni, tekan sekarang. Kami akan buat apa? Kami nak bersalam-salaman. Terima kasih. Sampai kita jumpa lagi dan kami nak terus sambung dengan makan Indiskon. Sampai jumpa lagi. Sahabat, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.